sejahtera dan selamat petang kepada semua. Selamat datang ke Doc Talk Series ADMC bulan ini. Saya Dr. Rakia Adaf, pakar pediatrik, pakar kanak-kanak dan saya host siaran hari ini. Hari ini kami akan membincangkan topik yang sangat menarik untuk semua golongan masyarakat, tua maupun muda. Apatah lagi kita semua terkurung di rumah sebab MCO, CMCO, EMCO dan sebagainya. Yang paling ketara, berat badan kita yang naik. Tanpa berlengah lagi, mari kita meluangkan masa bersama dengan seorang pakar gastroenterologi dan hepatologi dari Pusat Perubatan Ara Damansara, Dr. Prabjot Singh Situ, yang akan memberi sedikit info dan tips mengenai cara-cara mengurangkan berat badan tanpa pembedahan. Dr. Prabjot, selamat datang ke sesi Doc Talk Series ADMC. Topik doktor hari ini sangat popular dan kami mengalu-alukan sesi ini untuk mengetahui dengan lebih lanjut cara-cara kita boleh mengurangkan berat badan. Okey, terima kasih. Pertama kali saya kena maklumkan pada semua orang, saya dah berada di UK untuk 20 tahun dan baru kembali ke Malaysia. So kalau bahasa sikit, minta maaf. Saya akan cuba sebaik mungkin saya. Okey, so minta maaf. Nombor 2, apa yang saya cakap hari ini di Facebook Live ni, walaupun berguna pada semua orang, tiap-tiap orang berbeza. Maksud dia, kalau you ada sakit apa-apa, penyakit apa-apa, sebelum buat apa-apa yang saya cakap atau cuba apa yang saya cakap ni, bincang dengan doktor anda atau bincang dengan kita. Sebab kadang-kadang benda yang kita cakap tak sesuai untuk semua golongan orang. Tapi biasa, keselamatan paling penting. So siapa saya? Saya Dr. Prabjot Singh Situ, gastroenterologist, hepatologist, physician di Ara Damansara, dan topik yang selalu banyak orang yang tanya saya ialah macam mana nak kurangkan berat badan. Dan ada banyak cara, dan caranya tak semestinya pembedahan. Sebelum tu ada beberapa penting kita bincang. Baiklah Dr. Prabjot, di sini saya ada beberapa soalan yang saya akan ajukan. Saya tahu ramai di sini yang tidak suka penimbang berat atau apa kita panggil weighing scales. Kenapa Dr. Prabjot? Kenapa semua orang tak suka, termasuk you, tak suka penimbang berat? Okey, sebab dia penimbang berat ni, perkataan dia pun dah salah. Penimbang berat. Berat tu bukan lemak. Berat tu, kalau you tengok sesiapa yang giat membina badan, bodybuilder, Arnold Schwarzenegger, dan kalau you tengok BMI dia, amat tinggi. Dia dalam golongan obesity, obese. Tapi mana lemak pada dia? Tak ada langsung. So sebenarnya you kena fokus pada perkataan berat lemak, bukan berat badan. Dan calculation yang kita guna selalu BMI, walaupun senang nak guna, salah. Betul. So berat macam untuk kanak-kanak, BMI pun kita jarang guna. So dalam golongan dewasa pun tidak seharusnya digunakan, ya Dr. Prabjot? Tidak harus jika begitu. Ya. Okey, cara lain nak buat tu, baik kita kalau nak tahu berat badan kamu dah kurang ke tak, tengok baju kamu. Kalau dah longgar, dah kurang. Kalau dah ketat, dah naik sikit. Scales yang you guna kat rumah, buang. Dia tak guna. Dia akan buat kamu stres saja. Bila kurang sikit, naik sikit, tak baik. Saya tak suka dia. Semua orang patut buangkan dia. Okey, yang penting maybe kita nak ingatkan yang tempat lemak kita berada macam lemak kat tempat perut, lemak yang bahagian perut, bahagian tangan, maybe tempat-tempat itu yang kita harus fokus pada. Ya, so kalau kita tengok lokasi lemak tu, itu agak penting juga. So walaupun saya tinggi dan mungkin saya nampak tak gemuk, tapi kalau saya ada banyak lemak di kawasan perut saya, itu memang berbahaya dibandingkan kalau seseorang yang ada lemak di seluruh badan dia. Risiko untuk sakit jantung, kencing manis, semua tak seteruk seorang yang kurus tapi berat badan lemak dia di kawasan perut. So kawasan dia pun agak penting. Berat lemak, bukan berat badan. Ya, yang kita panggil central obesity. So jika begitu, adakah kuantiti pemakanan kita penting? Macam portions of meal, macam mana tentang kuantiti pemakanan? Kita harus makan kurang ke lebih ke, macam mana Dr. Prabjot? Banyak orang selalu tanya tu. And pertama kali, selalunya apa yang orang buat ialah kurangkan nasi nak kurangkan berat badan. Tapi kalau kurangkan nasi akan menakung air. Dengan kurangkan nasi atau tak makan nasi, berat badan kamu akan kurang 1-2 kg. Tapi lepas dah makan nasi, dia naik balik. Apa guna dia?
Okey. Tapi betul, jumlah makan penting sebab kalau makan 10 pinggang, ada beza kalau satu pinggang nasi. Okey. Tapi yang lagi penting ialah apa yang makan, jenis makanan dia. Okey. So, kalau nak kurangkan berat badan, berat lemak, cara dia macam ni. Perut kamu saiz macam ni. Okey. So, you akan rasa penuh bila perut dah penuh. Okey, dia dah stretch sikit. So, kalau dibandingkan sayuran sebanyak ini dengan minyak sebanyak ini, kalori dia sama. Okey? So, kalau you makan sayuran sebanyak ini, perut akan penuh cepat dengan kalori yang kurang. Berat badan atau berat lemak takkan naik. Tapi minyak macam ini, nak berapa banyak nak makan untuk rasa penuh? Kalori berapa banyak? Lagipun tak sihat makan minyak, berminyak. So, itu cara yang paling senang nak tengok. Bukan sekadar jumlah makanan tapi jenis makanan yang penting. Makanan yang volume dia banyak tapi kalori dia kurang. Lagi satu, kalau dibandingkan sebab biasanya bila sarapan pagi orang makan sarapan pagi dan pukul 10 rasa lapar sikit sebelum makan tengah hari, rasa nak minum ke makan. Kenapa? Bukan sebab you lapar, tapi sarapan pagi kamu salah. Kamu dah makan makanan yang macam dicakap instant sugars. Gula akan naik and dia akan turun. Bila turun, you tak boleh buat apa-apa. You nak cari makanan untuk settlekan glukos kamu yang dah turun. So, jenis makanan yang lebih baik ialah makanan seperti oats yang karbohidrat yang slow release. Cara yang senang untuk tak nak makan snacks, kalau ada cara lain nak cakap benda tu. So maksud Dr. Prabjot pemakanan yang lebih simple, macam pemakanan lebih kepada fresh fruits dengan fresh vegetables, yang itu lebih sesuai ke dengan oats? Okay, so okay, kalau kita bincang pasal yang pembincangan kita pasal berat badan, berat lemak, nak kurangkan dia macam mana? Semua orang kena makan. So, pilih makanan yang betul. Pilih makanan yang dia ambil ruang yang banyak tapi kalori yang sedikit. Okey. Makanan apa yang biasanya buat macam ni? Makanan seperti buah-buahan, sayuran, kacang, soya, biji-bijian. Mesti rasa tak enak. Okey, nak campur lauk ke apa benda lain? Boleh, tapi penting makanan benda itu makanan yang saya cakap tadi itu sebelum makan lauk dengan ayam. Kenapa? Sebab perut kamu dah penuh. Dah tak ada ruang. Walaupun nak makan, dia tak boleh masuk. So, cara yang paling senang kalau semua orang nak cuba, malam ni cuba. Sebelum makan malam, makan sebiji apple. Satu apple saja. Kalori dia kurang. Tengok. Kalau boleh habiskan dinner makan malam kamu, mesti tak boleh. Kalau boleh, mesti susah. Sebab perut dah penuh. Dia dah ambil ruang. Kalau jumlah yang masuk dah kurang, kalori kurang, mesti berat badan kamu akan kurang. Tapi yang penting, kalori masuk tak semestinya kalori yang meresap. Itu yang kita akan bincang sebentar nanti. Boleh. Malam ni saya tentu cuba makan sebiji apple sebelum makan malam saya. Dr. Prabjot, boleh tak terangkan dengan lebih teliti, adakah waktu permakanan atau cara kita makan penting? Like some kata you kena makan sebelum waktu-waktu ini ke, adakah cara-cara itu betul untuk kita mengurangkan berat badan kita? Betul. Yang ni memang penting sebab kita semua kerja, bila balik rumah nak macam hadiah sebab dah kerja kuat. So makan malam makan banyak, makan lauk, macam-macam lah makan, okay? And then okay, relax, tengok TV, baru tidur. Pagi bangun lewat, tak ada masa, tak makan apa, mungkin tak minum teh pun, lari pergi kerja. So, ada banyak kajian, studies yang dah dibuat. Kalau dibandingkan dua orang, seorang yang makan sarapan pagi yang besar, berat dan dinner makan malam yang sedikit, dibandingkan seorang lagi yang makan malam besar dan breakfast dia sarapan pagi sedikit. Orang yang makan malam besar, berat badan akan naik. Walaupun kalori masuk sama untuk dua-dua orang dia. Kenapa? Sebab badan kita dia buat benda lain masa siang dan benda lain masa malam. Masa malam badan kamu proses benda lain untuk bertakung, buat restoration,
banyak benda dibuat dan tak sesuai kita makan malam. Sebab kalau you paksa kita makan waktu malam, kerja yang dia sepatutnya buat untuk membakar apa yang terlebih tak boleh buat. Apa yang dia akan buat? Dia akan menakung lagi. So berat badan akan naik walau apa pun you buat. Tak kisah apa you makan. Kalau you makan malam, dia mesti akan naik. Sebab badan kamu ada kerja yang sepatutnya dibuat waktu siang dan kerja yang sepatutnya dibuat waktu malam. Tapi kita dah kacaukan dia. Kenapa? Sebab boleh. Sebab ada makanan waktu malam. Masa dulu tak ada lampu pun. Macam mana nak makan malam? Tak boleh. Sekarang tiap-tiap 10 minit pun boleh makan kalau nak. Bangun pagi pukul 3 nak makan? Boleh. Adakah dia baik? Tidak. Sebab berat badan confirm akan naik. Betul. And dengan budaya Malaysia ni, kita selalu suka pergi ke mamak, makan waktu 10, 11 malam, tengok football. Cara pemakanan kita memang tak sihat. Sekarang MCO betul, semua tutup pukul 10. Tak, tapi ada Grab, boleh deliver. Habislah. Oh, boleh deliver. Itu lagi susah. So, sebagaimana semua orang tahu, Dr. Prajuk, intermittent fasting adalah satu diet fad yang popular. Adakah cara ini berkesan untuk menghilangkan berat badan kita? Oh, betul. Dia memang berkesan sebab bukan sekadar you kurang makan, tapi you makan waktu yang penting yang baru saya cakap tadi. Waktu sebenarnya intermittent fasting yang paling senang untuk dibuat ialah makan waktu siang dan tak makan bila matahari dah tak ada. Bukan tak ada lampu, tak ada matahari. Okey. Kalau you nak makan baru saya cakap tadi, waktu petang bila badan kamu dah switch kepada kerja lain, you takkan paksa dia menakung lagi. So intermittent fasting yang paling senang dan berkesan sebab ada banyak benda yang dia buat dalam badan, tapi saya takkan bosankan kamu dengan bincang benda tu. Paling senang makan bila ada matahari. Itu sahaja. Dan dia akan tolong beratkan badan. Tapi kan saya doktor gastro. Kalau ada perut sakit, ada gastrik ke reflux, jangan buat macam tu. Mesti dia akan lagi teruk. So, pastikan perut kamu semua dah baik sebelum nak cuba benda-benda ni. Yang baru saya cakap dari mula-mula, kalau nak buat apa-apa, ada sakit apa, baik tengok doktor kamu sebelum cuba apa-apa yang kita bincang hari ni. Betul. Ini tapi ikut intermittent kesesuaian fasting individu. Betul. Intermittent fasting memang berkesan kalau digunakan dengan cara lain, cara yang betul. Okay, so ada yang berkata kalau intermittent fasting kena puasa 16 jam, ada yang kata puasa 20 jam. Adakah beza beberapa jam ni, atau macam Dr. Prajuk kata, siang je jangan makan lebih banyak sangat and malam jangan makan terus? Ada semua dia berkesan, tapi yang ada scientific evidence yang kita dah buat kajian untuk tahu berkesan ke tak ialah benda yang waktu siang dan dengan malam. Yang 20 jam, 16 jam, asalkan dia masuk dalam waktu siang dan malam, okey boleh. Okey, betul. Alright. Apa pendapat doktor mengenai keto diet? Ini satu lagi diet fad yang semua orang suka ikut, especially dalam masa 2-3 tahun ini. Adakah ia sesuai atau berkesan untuk kita menghilangkan berat badan? Keto diet. Saya bukan peminat keto sebab dia macam ni. Bila buat keto diet, kena makan lemak yang banyak. Okey. Dan kalau banyak lemak dimakan dan badan kamu masuk proses lain, yang pentingnya apa yang makan dah dibakar, dah diguna. Dalam setting yang perfect boleh, tapi siapa ada setting yang perfect? Semua orang kena pergi kerja, kena buat ni, kena buat tu. Tak boleh. Dengan keto diet, sebab tak perfect, kamu akan menakung lebih lemak. Itu satu benda. Nombor dua, yang ni kita tahu, dah buat kajian sains, dah studies banyak dah buat. Sesiapa yang buat keto diet, badan dia masuk proses inflammation dalam seluruh badan dia. Untuk masa yang singkat, dia berkesan untuk kurangkan berat badan. Okey, berat badan sama maksud dia, bukan lemak, berat badan. Tapi masa lama tak baik. Sesiapa yang masuk keto, selera pun tak ada. Nah, kalau you fikir, siapa yang tak ada selera? Orang yang sakit. Orang yang tak sakit yang ada selera. Siapa yang sakit, tak kisah sakit apa, tak ada selera. Sebab badan kamu dah masuk tahap yang tak bagus. Nombor 3, sesiapa yang masuk buat keto diet, risiko osteoporosis naik, risiko batu dalam buah pinggang naik. Sebab apa? Acidosis dia akan rosakkan tulang. Kalsium yang keluar dari tulang nak keluar dari badan kamu macam mana? Buah pinggang.
habis tersangkut ke sana. Dan lagi satu, sesiapa yang buat keto diet, risiko sakit jantung pun naik 50%. Bahaya nak buat benda macam ni. So, walaupun dia berkesan dan ada orang yang cakap, bagus saya kurangkan berat badan, dia berbahaya. Dan untuk orang yang dah kurangkan berat badan, kita dah tahu memang berat badan dia dah kurang. Tapi kalau you measure nak tengok berapa berat badan memang dah turun, tapi jumlah lemak dia dah naik. Kenapa? Sebab bila you buat keto diet, badan kamu perlukan tenaga. Dari mana? Kalau tak ada karbohidrat dan benda lain dah kurang dah, tak makan betul, otot kamu akan dirosakkan, dihancurkan. Okey? Bila otot dah kurang, berat badan akan kurang sebab otot dia berat dia banyak. Okey? Dan bila otot dah kurang, lemak nak dibakar macam mana? Sebab apa yang akan bakar lemak? Otot. Otot dah kecil, lemak takkan dibakar. So, sesiapa buat keto diet, berat badan akan turun. Tapi berat lemak, peratus lemak akan naik selalu. So, sebab tu saya tak suka sangat keto diet. Yang tak perfect. Kalau dia perfect dan itu memang susah nak buat, benda lain bahaya. So macam ni, diet fat ni I think rasa tak sesuai sangat lah. Kena ikutkan apa yang paling betul, Dr. Prajo. Macam mana dengan senaman? Senaman berjalan tak untuk macam ni? Okay, so kalau you cakap pasal fat diet sebelum senaman, semua fat diet yang dah wujud, kalau Atkins lah, Weight Watchers lah, semua. Kalau you, banyak tu, kalau you tengok sesiapa yang buat dia, masa depan, setahun, 2 tahun lepas dah habiskan dia, berat badan macam mana? Semua dah naik balik. Yep. Satu diet sahaja yang dah dicuba dibuat, yang tidak buat macam tu. Maksud dia, bila berat badan dah kurang, dia duduk kurang, dia tak nak balik. Diet apa? Plant-based diet. Maksud dia, sayuran, buah-buahan, kacang, soya, benda macam ni. Bukan jadi vegetarian, bukan jadi vegan. Tak, boleh makan. Oh, nak makan ayam semua boleh. Saya baru nak cakap saya vegetarian. Ini cerita yang baik ni. Tak. Memang so, benda tu baik diet untuk ni kamu. apa? Okey, pertumbuhan, plants. Okey, makan apa-apa. Tapi kalau you tengok, kalau you makan sayuran, tapi goreng dia sampai dah hancur, apa guna dia? Okey, kalau you makan dal dan tambah ghee sampai best lah, mesti best. Tapi buat apa? Dah rosak. Tak guna, baik jangan makan. Okey? Tapi ada tak makanan ni boring? Tak, cuma you tak tahu masak dia. Itu je beza. Kalau dah tahu, memang enak. Tempe, best. Banyak protein. Semua orang risau pasal protein. Tak cukup protein. Tempe banyak. Dal banyak. Banyak betul. Ada banyak marathon runner yang buat plant-based diet saja. Yang penting dia bukan vegetarian atau vegan. Vegetarian vegan akan kurang dalam B12. So, you kena jaga benda tu. Makan daging penting. Tapi cara makan dia, cara masak dia pun penting. Jangan goreng-goreng, jangan tambah minyak ni, minyak tu, semua tu tak baik. Gula lah untuk buat dia cuma tak tahu cara nak masak dia. Okey, so pasal senaman. Untuk berat badan, untuk berat lemak, senaman sebenarnya 20% sahaja. Yang lain dia 80% makanan. Sikit. Sikit, tapi seorang suka buat macam tu. Yang orang English cakap, you cannot out-exercise a bad diet. Tak boleh. Okey? So siapa yang giat pembina badan, yang paling pandai dia buat, masak dan makan, bukan lift weights, tak. Okey, so kalau nak kurangkan berat badan, berat lemak, untuk perempuan, apa perempuan takut buat? Bina badan kan? Takut lift weights. Kenapa? Sebab risau jadi Arnold Schwarzenegger. Guna kettlebell, guna dumbbell. Betul, tak kita risau sebab nampak pelik macam lelaki nanti. Tak boleh sebab jumlah testosteron kamu sedikit sangat. Tak mungkin, kecuali you inject macam-macam lah, dia boleh. Tapi selain tu tak boleh. Apa dia akan buat? Kan saya cakap pasal otot dan membakar lemak. Bila you buat exercise, otot dia berkesan bekerja banyak-banyak, dia akan cedera, dia nak berpulih balik. Masa tu lemak dia akan dihancurkan, akan kurang. So kalau nak pergi jalan-jalan tak guna, nak buat yoga tak guna, jogging sikit apa guna, buat weightlifting kalau tak ada masa, exercise yang satu je yang paling penting, squats. Tak kisah ada berat ke tak, buat squat, berdiri turun senang, itu je kalau tak ada masa. Tapi kalau ada masa, buat betul-betul. Dan kalau nak cuba senaman, jangan buat saja-saja, nanti cedera. Ikut sesiapa yang tahu.
Jangan buat benda Yes, yang tak betul. baik. Nanti cedera lagi susah, tak boleh buat apa-apa, duduk hospital, berat badan naik lagi. Yes. Lebih baik ada supervision daripada orang-orang tertentu macam physical therapist ke physiotherapist atau Betul. personal trainer. So macam senaman-senaman yang kita panggil cardio, weightlifting, kena buat senaman yang light exercises, itu semua ada beza ke? Macam Dr. Prabjot kata, kita buat je kettlebell 2-3 kali seminggu, berapa Okey, berat kita kena senam. Tiap-tiap orang lain. So kalau you buat exercise dalam bilik yang aircon pun tak ada, mesti berpeluh kan? Apa guna dia? Betul. Yang Ya. baik, buka aircon tinggi. Kalau you berpeluh dalam bilik macam tu, baru dia bekerja. Kenapa? Berpeluh senang, duduk dalam bilik tak ada aircon senang. Tapi itu bukan maksud dia senaman. Tak akan buat apa-apa, cuma rasa je baik. And lepas tu buat apa? Oh, makan donat sebab ada exercise kan? Betul. Tak guna. Tak Dan guna 2 macam donat pun lah, because kan, nak bagi sebab dah treat buat kan, kerja kan. treat sendiri. Dah buat exercise, sendiri. I nak makan 2 donat. So apa jadi Habis. lepas tu? Berat badan naik lagi lah. Habis. Berat badan Rosak. naik. Dan kita tertanya-tanya, kenapa saya dah kenapa tu? berlari pusing satu taman tapi berat-berat masih tinggi lagi. So itulah. bersama dengan senaman, saya nak tanya satu lagi soalan Dr. Prabjot. Apa pendapat you tentang ubat-ubat atau pil-pil untuk mengurangkan berat badan? Boleh pergi ke mana-mana farmasi, kita boleh nampak ada pil, ada teh, ada banyak jenis yang kita boleh makan untuk atau minum untuk mengurangkan berat badan. Apa pendapat Dr. Prabjot tentang itu? Oh, dia bahaya, betul bahaya. Jangan buat kerja macam tu. Dia risiko tinggi sebab kan saya hepatologist, pakar dalam hati, liver. Kita dah tahu dah banyak orang yang beli benda dari internet lah, farmasi untuk pil-pil kurangkan berat badan atau pil-pil atau protein shakes dari internet. Banyak benda yang dimasukkan dia sebab dia tak perlukan macam approval untuk ubat-ubat. Dia macam supplement. So approval dia tak perlu. Apa yang dimasukkan pun dia tak tahu. Banyak orang yang saya dah jumpa yang hati dia dah rosak sampai ni dia perlukan liver transplant sebab makan pil nak kurangkan berat badan kononnya. So memang bahaya. Jangan buat apa-apa pun. Kalau nak ubat, ada ubat baru yang tengah keluar. Nama dia macam semaglutide, benda macam ni yang injection dia cucuk sekali seminggu macam tu and boleh kurangkan berat badan sebanyak 17%. Ini ubat baru dan memang berkesan. Macam mana dia berkesan? Sebab dia akan kurangkan buangkan gula dari usus kamu. So senang untuk kurangkan berat badan. Tapi dia injection. Jangan buat injection kalau tak perlu. Makan betul, senaman betul. Betul. Yang tu sebenarnya hanya apa yang kita perlu. Tapi kalau tak cukup, ada benda lain. Yeah. So Dr. Prabjot, macam ni kalau bukan pembedahan. So macam ni ada ubat-ubat yang boleh menolong segolongan orang untuk mengurangkan berat badan, tetapi ubat-ubat ni harus diteliti dengan seorang doktor pakar. Betul? Jangan sembarangan beli daripada WhatsApp, beli daripada social media ke apa-apa. Jangan. Kita kena berhati-hati sikit lah tu. Berhati-hati sebab tak tahu kalau orang yang menjual benda tu entah apa lagi yang dia buat. Mungkin ada exercise, mungkin ada dia punya ada dietitian, ada chef kat rumah yang masak benda-benda yang betul dan sebenarnya ada sekali saya jumpa pemandu teksi yang cuba dia nak jualkan saya satu suplemen untuk kurangkan berat badan. Saya tengok gambar dia, satu gambar gemuk dan satu yang dah kurang. Memang dah kurang. Saya tanya, so you makan ni tak makan benda lain? Oh tak, makan. So okay, bila you makan ni? Dia cakap, saya tak akan cakap nama apa suplemen tu. Tapi dia cakap, saya makan ni untuk breakfast, lunch, dinner makan biasa. Okay, so you makan ni tanpa breakfast. Ini breakfast saya. Okay, bagus. So saya boleh, okay, banyak juga. So sebelum ni, breakfast kamu apa? Itu penting. Sebab apa breakfast dia? Cuba tengok. Nasi lemak. 2 roti canai, 2 nasi lemak. Every day. So ada tak suplemen ni yang berkesan atau dia berhenti makan salah? Tak tahu. Tapi memang berat badan dia kurang. Tapi kenapa? Suplemen ke tak benda tu? Betul. Doktor, saya ada dengar ada cara kita boleh mengurangkan berat badan kita sebanyak 25 kilo dengan apa kita panggil balon gastrik. Apa tu balon gastrik, Dr. Prabjot? Okey, ini dia saya tunjuk. Ini dia. Kejap lagi tunjuk lagi sekali. Sebenarnya ini bukan benda yang baru tapi semua orang tahu pasal diet dengan pembedahan. Tapi sebelum sampai tahap itu, nak kurangkan berat badan, kita boleh letakkan cara endoskopi. Cara 15 minit je, masukkan dalam perut dan penuhkan dengan air benda sebanyak ini. Dia bukan besar. Satu genggaman dia. Okey? Ya. Dia juga
Balon gastrik ni dipenuhkan dengan air, air berdak kuat biru. Okey, dia duduk dalam perut. Okey. Dimasukkan via endoskopi 15 minit je. Dan apa you akan rasa? You akan rasa penuh. Nombor 2, dia akan kurangkan pergerakan perut kamu supaya rasa penuh, dia akan bertahan lebih lama. Bila dah rasa penuh, kan saya cakap makanan yang volume banyak dan kalori sedikit, kan ni volume banyak. Dia rasa penuh, tak rasa nak makan. Dimasukkan dia dan dalam masa 6 bulan atau setahun, berat badan boleh kurang sebanyak 25 kg. Memang banyak. Tanpa pembedahan. Cuma endoskopi masukkan dia. Tapi sebab tak ada ruang, nutrisi pun agak penting. Waktu setahun ni, follow up dia kena dibuat dengan dietitian yang pakar dalam benda ini. Supaya apa yang makan, nutrisi yang you terima betul. Dan balance dia dijaga betul-betul. Dan boleh buat senaman dengan ni, boleh pergi melancong walaupun sekarang tak boleh melancong mana. Boleh pergi diving pun boleh. Dia takkan buat apa-apa. Dalam ni dia takkan meletup kat dalam perut tak kan. Saya pun dah tanya, Okay. saya dah lompat di atas benda ni, tak meletup langsung. Okay, so basically perlu susulan dengan pakar gastro, susulan dengan dietitian, kalau boleh Betul. susulan dengan pakar senaman, so at least dia boleh tahan lebih lama and memperolehi results yang lebih ketara. Sebenarnya bila nak masukkan dia, you tak, kalau tak nak buat exercise langsung pun boleh. Dia akan kurangkan berat badan, jumlah berat lemak. Tapi yang penting nutrisi kamu tak dikacau. So follow up dengan dietitian paling penting. Bukan doktor, dietitian. Dan masa dalam 6 bulan setahun ni, apa yang makan, adat dimakan, apa cara makan, cara masak, semua tu dah dibelajar, dah jadi adat, dah jadi habit. Dan bila balon ni dia keluarkan, kalau habit tu bertahan, bagus. Dan kalau dia naik balik, nak letak balik 15 minit je. Berapa lama balon ni boleh diletakkan dalam badan kita? Okey, yang banyak dia 6 bulan, tapi jenis ni sampai setahun. Sekali masuk setahun dia boleh tahan. And lepas tu keluarkan dia sebab dah setahun 25 kg dah kurang, cukup lah. Betul. So cara keluarkan melalui endoskop. So tanpa melalui pembedahan endoskop, apa kita buat, kita tarikkan ni, keluarkan air dia. Keluarkan, habis. Just keluarkan saja. So prosedur yang sangat simple, sangat simple, tak ada pembedahan. Risiko pun kurang. Tak ada potong apa-apa. Tak potong apa-apa. Nak masuk hospital, dia masuk untuk kadang-kadang overnight stay kalau rasa macam sebab ada benda masuk dalam perut kan, dia rasa macam mual atau tak selesa, tak selesa, monitor sehari macam tu. Itu saja. And then seminggu makanan cecair, and lepas tu makanan biasa tapi jumlah dan apa yang makan akan di advice dari human advice dari dietitian. Dan senang, tak payah potong-potong. Tapi yang peliknya, semua orang tahu pasal operation. Nak buat ni berapa jumlah operation, 50k, 50,000, mahal juga. Tapi operate tu pun bahaya. Operation betul. Banyak risiko. Dah lah berat badan dah naik, risiko semua benda dah naik. Nak operate lagi. And then lepas tu, ada tak lepas operate berat badan takkan naik balik? Tak juga. Tak ada. Lepas tak ada operate, tak ada garanti. Perut kamu walaupun dipotong kecil macam ni, lama-lama dia stretch balik. Kalau tak, adat kamu tak diubah, habit tak diubah, dia stretch balik. Apa pun akan stretch balik. Kalau habit kamu tak ditukar, tak guna. Apa pun tak guna. Tapi dengan cara ni, kita ada masa untuk tukarkan adat kamu sebab kamu tahu balon ni akan dikeluarkan dalam masa 12 bulan. Okey, kalau dia tak tukar adat dia semua akan kembali. So banyak orang akan fikir, saya kena buat ni, kalau tak rugi, buang masa sahaja. Tapi kalau dah potong, orang rasa dah kerja dah buat, okeylah, boleh tak. Betul. Suka hati, sambunglah. Betul. Apa kosnya Dr. Prabjot? Like macam you kata untuk buat pembedahan 50,000, like kos untuk balon gastrik ni berapa banyak? 13,000. Okey. Yang so, ni antara termasuk endoskopi, hospital, ubat, balon dia, semua sekali. So harga pun berbeza banyak. Tapi siapa yang sesuai untuk balon ni? Kena walaupun saya tak suka BMI, pengiraan dia untuk siapa paling sesuai di balon ni, BMI dalam 30 sampai 40 dan ada penyakit yang berkaitan dengan obesity. Maksudnya macam
sakit lutut, kencing manis, sakit jantung, benda macam tu. Kalau BMI dia lebih dari 40, kadang-kadang sesuai untuk sesiapa yang tak cukup sihat untuk pembedahan. Tapi lebih dari 40, pembedahan di-advise, digalakkan. Tapi tak sesuai untuk semua. Kan saya cakap sesiapa yang berat badan dia dah naik tinggi sangat, risiko benda lain pun dah naik. So option ni memang wujud. Tapi pelik dia orang tak tahu. Benda yang kecil-kecil ni, balon gastrik. Ramai tak tahu. Tapi dia murah, dia tak ada pembedahan, masuk senang, keluar senang dan kurangkan berat badan 25 kg. Ya juga. Itu sangat definitely news yang sangat bagus untuk hari ini. So wow, saya pun masih tentang balon gastrik ni. So balon gastrik ni ada saiz ke, macam gemuk sangat, saiz besar, kecil sikit, ada saiz kecil ke? Betul. Semua? So saya sukakan balon jenis yang ni sebab balon yang dulu you masukkan dia isi dengan 450 ml air. Tapi balon jenis yang ini dimasukkan, waktu kita buat skop, kita akan penuhkan dia sebanyak yang mungkin supaya dia fit dengan perut kamu. Kalau orang yang kecil, perut kecil, fit dia lain. Orang besar, perut besar, fit lain, supaya dia lebih berkesan. Kita direct viewing, bila tengah letak balon dia, kita boleh tengok dan isi lebih kalau perlu. So result dia lagi baik. Betul. Ada yang tak nak overnight stay, boleh tak mereka buat procedure balon gastrik ni untuk macam rawatan harian, take care? Boleh. Tapi kena tengok keadaan patient. Kalau dah dibuat, dia rasa selesa, dia rasa nak balik. Tak payah dia hospital buat apa. Tapi ada orang yang rasa mual. Yang itu yang paling common, rasa mual. Dan kalau you worry, kalau lah benda ni terpecah, macam mana nak tahu? Kan saya cakap tadi, kita isikan dengan dakwat biru. Kalau kencing kamu dah tukar jadi biru, datang balik hospital. Kita keluarkan dia sebab dia dah bocor. Senang. Senang so, je nak tahu. Sedia nak tahu. Tapi ada tak dia risiko berlaku dia bocor? Kurang sikit. Saya tak pernah jumpa seorang pun yang dia pernah balon dia berbocor. Tapi adalah safety measures kalau nak tahu. Of course lah, I'm sure dia punya material tu sangat kuat lah. Jarang sekali Kan saya cakap, saya dah lompat atas benda ni, tak pecah pun. Betul. Okay, so akhir sekali Dr. Prabjot, apa nasihat doktor kepada golongan remaja? Sekarang kita ada banyak remaja yang ikut fashion, nak kurus lah, nak jadi macam J-Lo lah, nak jadi macam, ada banyak-banyak idola mereka yang ingin menurunkan berat badan. J-Lo tu kita jangan cakap lah, dia ada dietitian sendiri, dia exercise. So, apa nasihat doktor? Ada banyak cara, tapi dia banyak steps. Yang step yang pertama yang sesiapa pun boleh buat. Sebenarnya kat Malaysia paling penting sebab kita golongan yang paling obese di Southeast Asia. Macam mana dah jadi macam ni? Kan? Tapi dah sampai tahap ini. So first thing yang selalu saya nasihatkan kepada semua orang, gula, minyak dan lemak. Jangan tambah. Keluarkan dia. Jangan buat benda lain, cuma keluarkan ia untuk 2-3 minggu dulu. Buat dia betul-betul sebelum take the next step, sebelum buat benda yang selanjutnya. Selanjutnya nak buat apa? Plant-based diet. Makan lebih sayuran, buah-buahan, kacang, semua macam. Cara yang paling baik, kalau nak makan ayam dengan tu, makan sayuran sebelum makan lauk dengan ayam. Mesti berat-berat akan turun. Sebab kenapa? Dia dah rasa penuh. Dengan cara ni, saya tak pernah cakap makan sedikit. Sebenarnya saya cakap makan lebih banyak. Sayuran, buah-buahan, nak makan berapa banyak pun boleh. Takkan gemuk. Tak mungkin gemuk. Itu dua benda saya nak cakap. Sebab kalau saya buat lebih dari itu, orang akan jadi keliru, tak tahu apa nak buat, ikut ni itu, confuse, susah. So buat macam tu, kalau nak bincang lebih banyak, bincang dengan kita. Kita suka nak tolong. Tapi kalau pertama kali gula, minyak dengan lemak tak boleh berhenti, tu dah susah dah tu. Mungkin perlukan balon, tapi that is always the first step. Cuba benda tu dulu. Buat dengan niat yang betul. Buat untuk kalau jangan ikut fad apa. Buat untuk kesihatan kamu. Dan cara ini, you tak akan rasa lapar, you tak akan rasa tak boleh makan ni, tak boleh makan tu. Boleh.
makan lebih banyak. Berat badan akan kurang. Makan banyak apa? Buah-buahan, sayuran, kacang, soya, dal, yang benda yang kita tahu, oats lah, flaxseed lah, chia seed lah, semua macam tu penting. Flaxseed kalau nak makan, jangan makan macam ni, tak guna. You have to ground it. Kena hancurkan dia, baru berkesan. Kalau makan ni tak guna. Broccoli banyak fiber, serat I think. Banyak. Tapi kalau you dah potong dan biarkan dia untuk 40 minit, dia ada anti-cancer property pun. So makanan penting, makanan yang akan selamatkan kita semua. Kalau dipilih betul-betul dan tak dirosakkan dengan goreng sampai dah hancur. Okay, so para penonton yang baru join kita hari ini, mari saya recap balik. So Dr. Prabjot hari ini sudah berbincang tentang cara pemakanan, senaman, diet fat, tentang berat, apa perbezaan tentang berat badan dengan berat lemak. Kita ada juga berbincang tentang senaman yang sesuai, waktu kita harus senam, and tentang balon gastrik. So kalau miss segmen yang dia bercakap tentang balon gastrik tu, tunggu sampai segmen kita berakhir tu nanti, rewind balik. Boleh juga tengok balik video ni kembali and tengok apa Dr. Prabjot punya nasihat kita tentang balon gastrik. So dengan itu, terima kasih Dr. Prabjot kerana sudi meluangkan masa bersama kami petang ni membincangkan fakta-fakta yang menarik lah mengenai cara-cara kita boleh mengurangkan berat badan secara selamat dan boleh dipraktiskan untuk semua, termasuk golongan remaja yang saya minta tadi. Sekarang mari kita lihat soalan-soalan yang diajukan oleh para penonton kita. Banyak soalan lah Dr. Prabjot. Saya akan mula satu persatu. Ada yang tanya daripada IG, ada yang tanya daripada Facebook. Is keto diet effective untuk progressive weight loss? So I think Dr. Prabjot dah jawab soalan ni tadi. Keto diet ni long term bahaya. Something yang long term lah. Jika tanpa pembedahan melalui diet seimbang, so I think yang ni pun Dr. Prabjot dah jawab. Diet seimbang, balon gastrik tanpa pembedahan. What type of exercise? Itu pun Dr. Prabjot kata weight bearing exercises. Betul? Yes. Tengok saya Yes. pay attention tentang apa Dr. Prabjot kata ni. How should I eat to lose weight? So macam Dr. Prabjot kata, lebih kepada plant-based diet lah. Yes. Okay, and then what is tapi you kena berhentikan gula, minyak semua macam tu kan. Betul. Gula, minyak. Ada satu soalan ni menarik. How can I reduce my tummy in 7 days? Macam mana nak kurangkan berat bahagian lemak kat perut dalam masa 7 hari? Siap bagi hari. Dr. Prabjot boleh tak jawab soalan ni? Tak ada benda lain selain pembedahan atau liposuction. Tak boleh. Jangan buat sit up beribu-ribu, tak guna. You kena kurangkan berat badan, berat lemak seluruh badan kamu. Dan cara yang paling senang, kalau nak exercise, satu exercise buat squat. Kalau nak buat satu. Tapi kalau ada lebih variation, lagi baik. Dan banyak cara kan exercise saya 20% saja. Yang lebih dia 80%. Tapi nak fokus perut saja, mana boleh. Memang tak wujud. Tak boleh target satu-satu tempat. Kena seluruh badan. Baru you akan nampak perbezaan dalam berat badan kita. Ada satu lagi soalan ni. Saya tak makan banyak tetapi berat badan semakin naik. Adakah ada apa-apa sebabnya? Ya, dia bukan kan saya cakap dari mula-mula. Jumlah makan penting, tapi apa you makan pun penting. Kan kalau you makan benda goreng tapi sedikit, minyak dia berkalori banyak, mesti dia bertakut. Mesti berat badan akan naik. Walau apa pun you buat, senaman sebanyak mungkin you pun tak guna. Kena tengok apa you makan. And tukar dia. Adat dimakan pun penting. Yang semua yang saya dah cakap. Jangan makan bila malam, makan pagi yang paling banyak, petang kurang, makan lebih plant-based diet, jangan goreng-goreng, tambah gula, tambah itu. Itu kadang-kadang perencana yang kita guna pun salah. Banyak. Tengok jenis makanan yang makan, bukan sahaja jumlah. Yang tu agak penting. Okey, apa pendapat Dr. Prabjot tentang high protein diet atau high protein diet? So kenapa yang ini pelik? Sebab semua orang risau pasal protein, tak cukup protein. Okey, kalau kita bandingkan sesiapa yang makan macam-macam daging, macam sayuran, macam kita orang, right? Kita perolehi lebih dari 50% protein kita dari buah-buahan dan sayuran. Okey, kalau kita tengok vegetarian, dia perolehi lebih dari 7% ekstra protein dalam makanan dia. Mana daging semua? Tak ada. Tak perlu. Apa yang kita kurang sebenarnya? Fiber.
fiber dalam United States, in the US, hanya 5% satu population dia yang makan cukup fiber. Fiber kenapa penting? Serat tu kenapa penting? Sebab dia akan kurangkan risiko kanser, risiko sakit jantung. Penting. Makanan apa yang paling banyak fiber? Kacang. Bukan sayuran, kacang. Saya ingat selalu sayur yang hijau yang banyak fiber. Memang Tak bagus. ada Kalau kacang. bandingkan sayuran dengan buah-buahan, sayuran memang lebih baik dari buah-buahan dalam banyak cara. Tapi yang paling banyak fiber kacang. So apa jenis kacang juga Dr. Prabjot? Yang paling banyak dikaji walnuts, tapi kacang. Mahal tu. Kalau Kacang, tapi semua kacang pun boleh lah. Semua kacang ada, tapi yang ada dibuat studies walnuts, pistachios macam tu. Kacang lain tak dibuat, so tak tahu. Boleh beli mixed nuts lah, jadikan snack kat Mixed rumah. nuts yang tak digoreng. Yang tak digoreng. Oh, bukan yang roasted Roasted, tambah garam gula, tambah jangan. Baik jangan makan. tambah kari. Minum air lagi baik. Okay lah, so kena beli snack-snack yang tak sedap ni. Masak sendiri. Ada satu lagi soalan. Saya ada makan ubat T3, T4 dan metformin. So far turun 7 kilo dalam masa 3 bulan termasuk buat IF, intermittent fasting. Boleh ke doktor 7 kilo dalam 3 bulan? Adakah ni sesuai untuk dia? Ya, sebab you makan T3, T4 sebab hypothyroid. Kalau hypothyroid, apa dah jadi hypothyroid, berat badan akan naik. Bila makan thyroid, dia akan kurang balik. So boleh sebab kamu perolehi apa yang sepatutnya badan kamu ada. Tapi you, for whatever reason memang tak ada. So kita dah ganti balik. Apa yang tengah jadi, you tengah turun kepada berat badan original. You tak turun lebih dari yang tu. Tapi kalau sebab you ada hypothyroid, benda macam ni, blood test penting untuk monitor. Kadang-kadang you boleh dapat lebih banyak dan dia berbahaya. Tapi yang tu doktor kamu akan nasihatkan. Yeah, so make sure jumpa balik doktor sendiri, dapatkan informasi atau medical advice, yang personal medical advice daripada doktor you sendiri. Also it helps, and I think 7 kilo should be okay. So doktor, ada satu lagi soalan tentang sauna. Masuk dalam, sekarang ada ramai yang beli sauna sendiri dalam rumah. Sauna untuk kurangkan berat badan. Apa pendapat doktor? Tak guna. Okey, apa yang akan jadi? Tak guna. Sebab apa yang jadi? Bila sauna you berpeluh kan? Hilang berpeluh, air. Tapi tak rasa peluh. Betul, hilang air. Kalau tak cukup minum air sehari, 1 kg, 2 kg hilang. Oh, rasa bagus. Tapi bangun pagi esok minum air banyak, dia naik balik, depress pula. Tak boleh. Okay. Tak guna. Okay, untuk relax boleh relax, satu, tapi tak gunalah. Jangan bazir duit je lah. Jangan buat duit. Minum lagi banyak air. Untuk benda lain mungkin lah, tapi bukan untuk kurangkan badan duduk dalam sauna. Mana Okay. Apa pendapat tentang detox tea? Macam saya kata, boleh pergi farmasi mana-mana, dia ada tulis kurangkan berat badan, teh, minum teh. Does it affect kita punya hati, kita punya buah pinggang? Oh yes. So saya bagi contoh. Di UK ada seorang yang dia minum green tea, okey. Dalam cawan masukkan air, minum. Okey, so dia rasa ni baik untuk hati, baik untuk badan semua. Green tea dalam cawan, okey. Tambah air panas. So dia rasa okey, saya nak lebih sebab baik kan. So dia beli pil. Green tea sama, tak ada benda lain. Okey. Makan. Bila dia pergi graduation anak dia, kulit dia kuning. Apa dah jadi? Hati dia dah hancur. Benda yang baik untuk dia dalam dos yang sedikit sebab dah campur air, bila dos dalam pil dia dah hapuskan hati dia. So kena buat liver transplant. So apa you buat, apa-apa you buat, bincang dengan doktor kamu. Kadang-kadang dia rasa macam selamat sebab herbal je macam ni. Tak, dia memang bahaya. Banyak orang rosakkan hati dia dengan makan benda herbal yang entah dari mana dah datang, sebab ada selebriti yang minum, selebriti yang promote. Susah nak dirawat. Macam mana rawat? Ada rawatan? Tak ada. Kena tunggu hati kamu jadi baik sendiri. Kalau tak, transplant. Hancur. So jangan buat benda-benda yang dari internet tanpa bincang dengan doktor kamu. Kemungkinan dia baik, kemungkinan ada evidence yang cakap dia berkesan dan untuk diri kamu sesuai, tapi kebanyakannya tak ada dan memang berbahaya. Okey, setuju. Doktor, boleh terangkan sedikit tentang ubat Orlistat? Orlistat best kan? Kurangkan berat badan 5% atau 10%. Tapi apa jadi? Bila berak, minyak keluar. Cair. Kalau you tengok kotak Orlistat, dia cakap bring a pair of extra pants. Kenapa? Sebab dia boleh leakage. So siapa nak guna Orlistat? Tak boleh.
tak bahaya nak jalan tiba-tiba rasa basah. Sebab dah keluar. Minyak dia keluar. So jangan buat benda macam tu. Makan sayuran, makan buah-buahan, plant based diet. Dia lebih berkesan dari oily start. Tak guna benda-benda. Untuk kurangkan berat badan 5% boleh, tapi side effect dia, walaupun dia kurangkan berat badan, side effect dia teruk sangat. Macam tercirit. Siapa suka? Tak ada, memalukan je kalau tiba-tiba nampak semua basah. Saya Dr. Gastro bincang benda macam ni tiap-tiap hari. Untuk saya tak ada beza. Tak ada effect untuk you, tapi untuk orang lain kita tengok tak sesuai lah tu. Itulah, tak sesuai, memang tak sesuai. Okay doktor, ada satu lagi soalan ni. How do I lose my beer belly? Ini Stop drinking beer. I dah tahu ni itu jawapan you. Okay, so kalau you got beer belly and you minum beer, apa jadi dengan beer? Beer tu kalori yang banyak, you rasa penuh, tapi nutrisi dia kosong, tak ada apa-apa. Tapi bila rasa penuh, kalori banyak, dia bertakung. Bila dah minum, tak rasa nak makan. So, kalau minum beer, kurangkan beer. Atau makan sebelum minum beer. Okay. Kalau berat badan kamu naik and beer belly, walaupun tak minum beer, dia memang besar, tengok apa yang makan. Bukan sekadar jumlah, tapi jenis makanan. Kalau makan kat luar selalu, makan makanan mamak, nasi lemak, bukan nasi lemak teruk, tapi tengok nama dia, nasi lemak. Nama pun tak betul, kan? So dah tambah nasi ada lemak, dah ada minyak dalam sambal dia. Kalau makan pagi roti canai, tosai, tak baik juga. Tengok jenis makanan kamu. Sebenarnya banyak makanan yang kita makan macam biasa, sebab orang Malaysia banyak makan memang tak sihat. Cuba cari tempat makan yang bagi makanan yang betul atau yang sihat selepas 9 malam. Memang tak wujud kat Malaysia. Tak wujud. Kat rumah ada lah. Air kosong je lah. Air kosong tu dari mana pun. Tap pun tak tahu selamat ke. Tak tahu dia minum Inilah water ke. Air filter ke apa. Air filter ke, filter bila dah tukar 2 tahun lalu, entah apa. So, ada satu lagi soalan susulan daripada ni. Boleh tak saya minum alkohol while I have a gastric balloon? That means sementara ada gastric balloon dalam perut, boleh tak dia masih minum arak? Boleh. So tak ada. So apa kontraindikasi? Next soalan tu, apa kontraindikasi tentang balloon gastrik? Balloon gastrik ni sebenarnya tak ada. Tapi bila you buat benda macam ni, you tak boleh dah masuk gastric balloon makan steak. Tak boleh. So you kena tengok apa advice kita yang dah bagi untuk jenis makanan yang boleh. Tapi kalau minum banyak, kalau minum alkohol pun, minum beer ke apa ke, boleh. Tapi kita akan minum banyak sebab dah penuh cepat. Betul. So mungkin tak dapat yang high yang you nak, tapi minum alkohol, walaupun sekarang kita semua dah tahu, studies yang baru cakap, dan walaupun satu gelas atau satu cawan, alkohol akan rosakkan otak kamu. So tak ada minimum quantity lagi. Tak ada minimum. Satu pun dah cukup untuk rosakkan. So sebenarnya alkohol tak baik. Ya, betul. Dulu kata 1 gelas sehari ke 1 boleh pint sehari boleh. Sekarang I think the studies baru. Betul. Yang tu untuk otak. Okay. So ada satu lagi soalan tentang vegetarian, raw vegan diet dengan plant-based diet. Apa beza tentang tiga-tiga? So plant-based diet, vegetarian diet dengan raw vegan diet. Apa beza tiga-tiga ni? Okay, vegetarian kamu boleh beritahu lah sebab you vegetarian kan. So you can tell us. Kita makan sayur, makan sayur, okay. Tapi telur, ada makan telur? So saya ada makan telur, tapi ada yang tak makan telur, ada yang tak makan dairy. Yes. So yang dairy tu yang tu kalau saya bincang lagi sejam kita akan cakap pasal dairy. Dairy tu memang tak baik untuk kita. Kalau bagi secara ringkas, itu next follow up secara ringkas. Secara ringkas, dairy tu causes inflammation. Manusia adalah the only animal yang minum susu bila dewasa. Tak ada haiwan lain yang buat. Tak betul ni, tak betul. Kalsium boleh dapat dari sayuran, banyak. Okay? Tapi yang tu kita boleh bincang lain kali. Okay. So vegan diet, you takkan dapat B12. Bahaya kalau tak dapat B12. Banyak benda yang akan jadi salah. Nerve damage, brain damage, all sorts of things. Banyak benda. So vegan diet memang susah dan bahaya. So kalau you buat tu, take B12 replacement for sure. Kena buat. Vegetarian diet, kena tengok apa yang you tak makan. Macam kamu yang makan telur macam tu, so okay. Plant-based diet, you boleh makan apa-apa you suka. Okay? Tapi makan lebih banyak sayuran, buah-buahan dan plants.
Okay? Cuma ambil lebih dari itu, dari apa you makan sekarang. Nak makan sotong, nak makan ayam, suka hati makan. Tapi tingkatkan jumlah plants. Kenapa? Apa akan jadi? So, kalau kita makan plant-based diet, apa yang you makan, fiber dia akan tukarkan bakteria dalam usus kita untuk golongan bakteria yang baru akan wujud. Bakteria dia bila you makan benda macam ayam ke daging, takkan produce toksin yang berbahaya kepada badan kita kalau dibandingkan seorang yang makan ayam tiap-tiap hari. Toksin apa ni? Toksin yang akan sebabkan inflammation seluruh badan kamu, increase, akan naikkan risiko kanser, risiko sakit jantung, risiko kencing manis, semua sebab bakteria dalam badan kamu benda lain yang dah wujud, dah bertumbuh. Untuk benda bakteria yang baik yang kita perlu, yang untuk keselamatan kita, perlu makanan. Makanan apa dia perlu? Fiber. Fiber dari mana? Plant based lah. So walaupun you makan daging, dia dosage dia tak tinggi sangat untuk buat masalah untuk kita, sebab yang wujud bakteria yang bagus yang kita dah bagi dengan makan plants. Okey, Dr. Prabjot, ada satu soalan sini. Sayur-sayuran dan buah-buahan ada insecticide dengan pesticide. Tak ada organ penapis macam kalau ada liver, ada hati dengan kidney dalam sumber daging. Macam mana sayur dan buah-buahan lebih selamat daripada protein daripada sumber daging? Oh, okey. So dia ni macam ni lah. Okey. Semua benda tak selamat. Okey. Kalau you makan sayuran, siapa makan sayuran? Haiwan pun makan sayuran. Sayuran yang sama. Penapis ke tak? Penapis dia dah dimakan, dah dibuat dalam otot dia, dalam badan dia. Kalau benda ada pesticide dah masuk ayam dimakan, dah masuk balik. Tak kisah. Sayuran yang display pesticide, basuhkan dia. Jangan buat apa lain. Yang paling baik, tanam sendiri. Jangan guna pesticide. Tanam sendiri paling baik, sebab memang semua makanan ada pesticide dan tak bagus. Now, kalau dibandingkan plant-based diet dengan makanan macam daging, walaupun protein dia wujud dalam dua-dua dan banyak dalam plant-based diet, apa yang available tu, bioavailability, apa yang badan kita yang meresap lagi cepat dari daging. Okey? Ada tak dia maksud dia dalam plant-based diet dia tak baik? Tak, dia ambil masa lebih panjang sahaja. Tapi dia memang wujud. Tapi dengan plant-based diet, dia akan buat benda yang lebih dari hanya apa kita makan. Dia akan selamatkan diri kita dari kanser, heart disease, sakit jantung, kencing manis, high cholesterol, macam-macam. Dan kalau nak makan ayam paling baik ayam kampung. Dari mana nak dapat ayam kampung? Kampung pun tak wujud lagi. Betul, tak ada kampung lagi, mana nak dapat ayam kampung. Betul. Tapi dengan tu saya cakap semua orang kena jadi vegetarian or vegan, sebab saya pun tak. Kita ada gigi taring untuk apa? Kan? Untuk makan. Untuk gosok. Bukan untuk gosok. So ada gigi taring, ada sebab untuk dia. Okay, so memang kita boleh makan daging. Bukan seperti ada satu penonton kita yang mengatakan saya vegetarian, tapi saya selalu rasa lemah and saya overweight. Apa saya perlu buat? Oi, yang ni boleh disebabkan banyak benda. Okay, you kena jumpa doktor kamu terus jumpa doktor. Kalau overweight, your absorption might be affected. Ada malabsorption, banyak benda yang boleh sebabkan dia. Jumpa doktor kamu. Kalau dia tak jawapan, you tak tahu, datang jumpa kita boleh test tengok apa sebab dia. Jangan nak cuba nak kurangkan berat badan sebab ada ni, saya dah Google. Kalau Google semua orang nak mati. Semua orang ada kanser kan. So jangan buat macam tu. Kalau buat pun tanya kita. Jangan duduk panik, duduk kat rumah beli benda dari internet, pil diet, bahaya. Jangan buat macam tu. Jumpa kita. Telefon lah Arada Mansara, buat appointment jumpa Dr. Prabjot terus. Dia boleh bagi satu rangkai step by step apa yang kita boleh buat untuk menolong you. Step by step guys. So step by step. Ada satu lagi Dr. Prabjot ni, apa istilah cheat day bila kita berdiet? Cheat day. So ramai yang suka macam you kata lari 5 km beli 2 donat. Betul kan? So ada bezanya kalau you lari 2 km
makan 2 donat, dan ada bezanya kalau you eat plant-based diet Monday to Friday and Saturday you makan pizza. Makan pizza selamat. Okay, sebab jumlah yang you buat yang bukan cheat day lebih banyak. Yang cheat day pun tak boleh kacau yang benda baik yang kamu dah buat. Okay. Tapi kalau So, lari 2 km, benda bagus tak cukup. Benda yang salah dah masuk lebih banyak. Okay. Ada satu lagi soalan, apa suplemen yang bagus untuk hati berlemak? Dah, tak ada. Jangan beli suplemen. Tak ada. Okay, ada banyak ubat out there yang cakap yang okay, ambil ni lah, this milk thistle lah, semua macam ni. Betul. Tapi you kena fikir macam ni. Kalau ubat ni baik sangat, nombor satu, kenapa dia bukan di nama ubat? Kenapa dia masih suplemen? Kalau dia baik sangat, kenapa semua gastroenterologist atau hepatologist tak bagi semua patient kita? Sebab dia tak bagus atau evidence dia tak cukup banyak. So, kalau berat badan, kalau fatty liver or lemak pada hati dia, dia kena cari punca dia. Okay? Kalau kat Malaysia, banyaknya disebabkan oleh berat badan atau berat lemak yang kita ada lebih. Risiko nak dapat fatty liver kat Malaysia yang paling banyak, walaupun dia boleh disebabkan oleh banyak benda, risiko yang paling tinggi ialah you hanya perlukan 2 dalam 5 benda ni. Apa 5 benda ni? Berat badan tinggi, kencing manis, high cholesterol, berat badan yang turun tiba-tiba, dan hypertension, tekanan darah tinggi. Kalau ada 2 benda ni, risiko lemak pada hati akan tinggi. Dan bila dia jadi, risiko sakit jantung akan tingkat 10 kali ganda. Okay? So, jangan nak cuba makan ubat untuk kurangkan dia. Cari punca dia, rawat punca dia, semua akan jadi baik. Kalau berat badan tinggi, berat lemak tinggi, kurangkan dia. Semua akan resolve. Jangan nak cuba ni. Dia akan buat benda yang bahaya dan mungkin jadi lebih sakit. Betul, setuju. So, untuk soalan terakhir kita untuk hari ini, I think this is opposite. Apa komen doktor untuk mereka yang tak boleh naik berat badan, tak kisah berapa banyak yang mereka makan? Apa yang perlu mereka teliti tentang diet? Kalau atau kita lifestyle? bila kita kecil-kecil, apa orang cakap, ada cacing kan. Tapi mungkin ada cacing, okey, tapi ada banyak sebab lain. Macam patient tadi, orang tadi yang cakap dia makan T3 T4 sebab hypothyroid, mungkin you ada hyperthyroid, mungkin you ada celiac disease. Banyak benda yang boleh sebabkan berat badan susah naik. You kena jumpa doktor, jumpa kita supaya boleh bincang, dan dia boleh tak dia dibaiki? Boleh, tapi punca dia kena jumpa dengan cepat. Jangan buang masa cuba ni cuba tu. Cari punca dia, rawat punca dia, semua akan jadi baik. Yes, betul. Dengan itu, I think sekarang kita sudah sampai ke akhir rancangan kita pada petang ini. Kami dari pihak Pusat Perubatan Ara Damansara ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penonton yang sudi meluangkan masa bersama kami. Dan kami berharap semua dapat mempraktiskan tips-tips yang diperolehi daripada Dr. Prabjot petang ini. Dengan ini, saya mengakhiri sesi kita dengan serangkap pantun. Dr. Prabjot, saya buat satu pantun lah. Lama tak dengar pantun. Tak dengar pantun lah, bagi saya bagi tahu satu pantun lah. Bunga kembang di pagi Jumaat, kumbang minat mencari agas. Makanan seimbang mesti berkhasiat, badan sihat, otak cergas. Wah, bagus. Bagus. So dengan itu, terima kasih semua. Thank you Dr. Prabjot. Bye till the next time. Bye.